مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Syahul Da'ah akan menyampaikan dua buah lagu yang bertajuk Rasulullah dan Rindu Madinah. Rasulullah dalam mengenalmu kami susuli lembaran sirahmu baik demi perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu umatmu yang tercinta yang terpaksa menderita mencegah hatimu berlumuran daulah tak terjadi
rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan dengan terima kasih kepada Ketua Nasyid Saudara Dani atas persembahan sebentar tadi. Untuk makluman semua, Ketua Nasyid tadi adalah Bapak Ustaz Muhammad Mukhlis Pembarang. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Berkat rimbunnya si penjati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup, biarlah berarti, isikan akal dan hati. Masa yang ditunggu sudah tiba. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis pagi ini akan diteruskan dengan ceramah Maulid Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nur Al-Sukur Ibrahim. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Rashid, kepada YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Melati, pentadbir, guru-guru, adik-adik yang saya kasihi, selamat pagi. Dia katakan pagi, laju sikit kan, dia tak apalah. Yang itu kita program itu kan. Tapi tak apa, kali ini tak apa, dalam majlis ceramah, jadi lain sikit teknik dia. Tapi sebelum kita mulakan apa-apa, saya ingat kita nak mulakan dengan doa penerang hati yang saya dapat dari guru saya, dan mungkin sebahagian adik-adik dah hafal doa ini. Dalam camp tu insyaAllah kita dah beri dah doa penerang hati. Ingat lagi tak? Ada ingat, ada tak ingat, memang tak ada yang tahu langsung. Jangan risau, sama-sama tadahkan tangan. Saya akan ulang doa ini 3 kali. Kali pertama dengar dahulu. Kali pertama buat apa? Dengar dahulu. Kali kedua ikut perlahan-lahan, ikut gaya yang sama macam saya buat. Kali yang ketiga baca dengan sungguh-sungguh, ikut gaya yang sama macam sebab. Cikgu boleh ikut sekali insya-Allah. Okey, sama-sama tadahkan tangan. Kali pertama buat apa? Dengar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta arqa binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Dapat? Yang dengar dapat, yang tak pernah dengar buat-buat dapat je lah. Kali kedua sama-sama tadahkan tangan. Kali kedua baca perlahan-lahan, ikut gaya yang sama macam saya buat. Sama-sama tadahkan tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arqa binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti
dengar dia cari bulan jauh sangat bulan tu, bumi dia. Yang tadi pun sama ada ikut gaya tu, buat bumi besar ni dia. La ilaha illallah. Kecil sangat bumi, patut sempit hidup dia. Besar sikit bumi dia. Dia hidup rasa lapang. Yang selama pun macam tak selama ni, macam selama gitu je. Dia kalau boleh buat sungguh. Okey, kali ketiga sama-sama tadahkan tangan, baca dengan sungguh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayamu seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Alhamdulillah. Dah hafal ni? Oh, kau dah hafal belum? Kalau gitu boleh tak kali keempat saya dengar adik-adik bacakan dengan sungguh sama tanda tangan. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terangkan hati kita seperti mana Allah terangkan bumi dengan matahari. Insya Allah. Jadi adik-adik, sebelum kita pergi lanjut, kita dah mula dengan doa. Orang kata tak kenal maka tak bahaya ni. Isteri saya marah. Sebab bila ramai kenal, ramai yang cinta, bahaya. Isteri saya marah. Tukar sikit lah. Tak kenal maka tak kenal lah. Ya, senang. Tapi kalau dengan Rasulullah, yang betul. Dengan Rasulullah tak kenal maka tak cinta. Sebab itu kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, saya kenalkan diri saya dulu boleh? Sebab kadang-kadang balik rumah ni nanti mak tanya, ayah tanya, tadi belajar apa? Susah nak jawab. Dan kalau mak kan, ayah kan tanya lagi, siapa yang ceramah tadi? Jadi saya kena cakap. Ada pen kertas tak? Oh, tak bawa. Hafal lah. Ini semua mazhab Syafi'i kan? Mama ikut imam dia. Imam Syafi'i memang mantap macam awak. Imam Syafi'i dia memang hafal. Belum sedih guna apa? Air liu. Aku dah hantar yang guna air liu lah. Imam Syafi'i dia akan menulis. Dia akan tulis juga, tapi tulis air liu sebelum sempat air liu itu kering, dia dah hafal. Macam awak lah kan? Abang sudah lah. Okay. Jadi memang kuat hafalan kita. Alhamdulillah, pada tahfiz semua ke depan. Okay. Jadi seterusnya adik, saya kenalkan diri saya. Mari lihat di papan putih. Ini anak saya comel macam saya. Anak saya. Kita mulakan dengan smile. Tengok ni, S-M-I-L-E. Kena senyum. Okay.
Seterusnya dari saya kenalkan di saya ini siang patut saya cemi. Okey, nama penuh saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Saya ulang, Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Dan boleh panggil saya Dr. Sufi. Apa dia? Dr. Sufi. Tapi siang pada Dr. Sufi ya. Kalau malam dia bertukar. Malam orang panggil Ustaz Sufi. Dah tukar. Jadi tapi kali ni model Rasul malam jadi siang. Malam jadi siang. Jadi bertukar. Jadi panggil malam pada Ustaz Sufi. Siang Dr. Sufi. Siang malam. Siang malam. Siang malam. Faham kan? Okey dah. Siang. Okey. Jadi saya latar belakang pendidikan saya sarjana sains serta pendidikan kimia. Saya pernah menjadi cikgu kimia. Sambung ke Masters of Education Guidance and Counselling, PhD Guidance and Counselling. Mana ustaz dia? Orang tanya mana ustaz dia? Ustaz dia malam. Okey, saya ada tauliah mengajar agama negeri Johor. Saya belajar di pondok. Waktu sambung PhD saya belajar pondok. Alhamdulillah akhirnya jadi ustaz. Saya memang mengajar di masjid dan surau, insya-Allah. Okey. Yang ni ada tak pernah pergi Masjid Solihin? Pernah pergi? Ada nampak muka saya tak? Tak nampak sudah. Okey. Saya ada mengajar di Masjid Solihin pada hari Ahad minggu kedua dan Selasa minggu ketiga. Betul? Saya lupa jadual saya. Mau PA tolong ingatkan saya. Okey. Seterusnya panjang cerita ni. Saya ni macam-macam kerja saya. Saya trainer, seorang speaker, penceramah, kaunselor berdaftar. Betul adik, saya tengok cara duduk adik, tahu ada masalah tak masalah. Kan? Yang duduk sengit macam ni, ngandor kat belakang, tulang belakang tak kuat. Kita tahu masalah mental semua ada. Kita nampak. Cara duduk dah tahu dah apa masalah awak. Ya. Dan adik, saya juga adik seorang alternative medicine practitioner. Nama lainnya Bomoh ni. Saya seorang Bomoh. Bomoh tak tahu Bomoh? Bukan Bomoh yang kat kelapa. Bukan. Saya pengamal perubatan Islam. Tak syirik. Ustaz. InsyaAllah. Okey. Dan macam-macam lah. Saya juga menulis buku, hipnotis, konsultan dan sebagainya lah. Panjang nak cerita bab saya. Hari ni bukan nak cerita saya. Hari ni kita nak cerita tentang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak benar-benar kenal. Walaupun setiap tahun kita sambut Maulid Rasul. Kadang-kadang panggil penceramah macam-macam dah. Tapi kadang-kadang kita masih lupa mengingati dan mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaAllah hari ini kita nak ulang, tak ada masalah ni. Yang penting kita nak mewujudkan kasih cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak tanya dari siapa kat sini dia cinta kasih pada Nabi Muhammad? Angkat tangan. Macam lambat nak mikir. Cinta tak lambat kan dia. Orang kalau betul-betul bercinta dia angkat tangan. Saya muka sekali dia. Oh betul-betul. Ini tak semua-semua saya tutup. Sabar. Tutup tangan. Saya nak tanya sekali lagi. Siapa yang cinta pada Nabi? Nampak kan? Terima kasih. Alhamdulillah. Tak boleh tepuk tangan. Okey. Jadi dah tak apa. Okey. Seterusnya jadi. Jadi next. Ke belakang ke depan. Okey. Jadi apakah itu Maulidur Rasul? Hari ini kita duduk dalam majlis namanya Maulidur Rasul. Tahu tak apa Maulidur Rasul? Okey, orang tahu kelahiran Nabi, tapi paling mudah faham kita ada definisi yang lebih dalam. Mari kita lihat. Maulidur Rasul yang dia. Maulidur Rasul ialah suatu majlis perkumpulan manusia. Okey, tengok kiri kanan depan belakang. Manusia ke benda lain? Manusia. Okey. Settle satu.
kita kan biasa sambut birthday belated birthday. Lambat sikit lah, tak apa, boleh. Lambat sikit. Sepatutnya hari ni berapa jam akhir lah, saya lupa. Jam ni Rabiul Akhir tadi 28. Ya ke? Saya lupa nanti dah balik. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran yang ringkas. Ada baca tadi? Ada ya tadi adik kita Fatimah dah bacakan Al-Quran. Okey. Dan menceritakan kehidupan Nabi. Ada tak? Ada. Ayolah ni sekarang nak cerita. Dan di akhir, yang ni penting. Kalau tak buat ni, tak dipanggil Maulidur Rasul. Apa dia? Ada jamuan makan. Ada makan tak? Ada. Kalau tak ada makan, bukan Maulidur Rasul. Okay? Kalau mana-mana pergi, tak ada makan, bukan Maulidur Rasul. Ni makan apa dia ni? Unta eh? Unta? Mahal. Makan kumis. Makan nasi. Okay. Ni. Lepas ni, tahun depan nanti sebincang. Ni tahun ni ada kambing. Kambing tak ada juga. Bukan ni tahun depan unta. Ni? Unta kan? Buah dia unta. Sekor 40,000 je. Nanti aku cubalah. Apa nak makan? Siapa pernah makan daging unta kan? Okey, betul nak makan. Makan kat mana? Betul, saya tak nak makan ni. Burger unta pernah. Siapa pernah makan? Unta? Makan? Kat mana tu? Oh, Madinah jauh sangat kan? Madinah jauh sangat. Nanti dek kalau nak makan unta, pergi Madinah. Dulu kan Pasir Gudang ada. Ada kat Pasir Gudang? Pasir Gudang kan ada. Tak apalah, nantilah cerita upah makan. Okey. Seterusnya dah tahu Maulidur Rasul settle. Okey. Apa hukum menyambut Maulidur Rasul? Apa hukumnya? Saya jawab. Sabar. Okey. Hukumnya harus. Ianya bid'ah hasanah. Bid'ahnya dia Nabi memang tak buat, tapi pandangan para ulama baik. Sebab kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kegembiraan dan penzahiran cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ni sejarah sambutan. Bila orang yang pertama menyambut sambutan Maulidur Rasul? Siapa tahu? Siapa yang sambut? Tak tahu. Okey, saya cerita. Sambutan yang pertama adalah dilakukan oleh Raja Erbil, wilayah Iraq sekarang. Sekarang panggil Iraq. Raja Iraq bernama Sultan Muzaffaruddin Al-Kaukabri pada awal abad 7 Hijrah, bulan Rabiul Awal. Dia buat secara besar-besaran. Dia ni hebat ni. Sultan yang sangat berani, pahlawan, alim yang sangat adil, orang hebat. Dan adik-adik, saya nak beritahu, nampak kita lupa follow, tap screen dan share. Bagi orang lain sama-sama menyambut bersama dengan kita, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey. Sultan ni dia undang semua rakyat dia. Dia panggil para ulama macam-macam ilmu. Dari bidang fikih, hadis, tasawuf, ulama usul, ramai ulama dipanggil. Lepas tu dia buat 3 hari. Ni berapa hari? 10 hari. Sehari je. Kalau dulu dia buat 3 hari nak penggembira. Lepas tu dia buat apa? Dia buat macam-macam makanan tau ni. Ribuan kambing, puluh ribu kambing disembelih, unta disembelih. Nampak? Untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek, sekarang ni dek, cuba pandang atas sudah. Ada nampak tak? Nampak apa? Ada nampak?
kita tak nampak. Apa yang sedang turun kat kita adalah rahmat. Rahmat atau rahmat daripada Allah. Siapa yang duduk dalam kumpulan satu majlis mengingati Rasulullah, ni kata ulama sekarang siapa saja, mana-mana tempat diceritakan di dalamnya ada tentang Nabi Muhammad, turun rahmat kepada mereka. Tu nampak rahmat ni. Banyak rahmat. Nampak? Tak nampak apa ni. Tu dia. Kalau awak ada duit ni, ni saya ceritalah dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab apa ni? I'anatul Talibin. Kitab ni siapa yang ada duit, uncang emas, beg duit, boleh keluarkan, buka. Kalau yang para ulama dia ada yang susun supaya bila turun rahmat kena dekat duit, jadi berkat duit dia. Jadi kaya. Nah, dia tak bawah. Tak ke bawah. Jangan ambil kawan sebelah, jangan ambil. Jangan pasal. Dan gantung lagi. Okey. Seterusnya. Seterusnya next. Seterusnya. Ini ni. Mana? Okay, next. Ini mana cerita? Saya nak tunjuk ni tempat kelahiran Rasulullah. Ya, sana nampak tak? Nampak? Okey. Cuba. Ni. Sekarang inilah tempat kelahiran Rasulullah. Di mana? Di maktabah perpustakaan di Mekah. Di Madinah. Mekah. Nabi lahir di Mekah. Sekarang diletakkan dalam perpustakaan. Jadi orang tak boleh masuk dah sekarang ni. Tak boleh nak jumpa, nak pergi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih juga dik. Ini mana? Ini dik. Ini apa dik? Kaabah. Jauh ni tempat lahir Nabi. Ni Kaabah di Mekah ni. Dekat je, dah kaki sampai. Okey, rumah Nabi kat mana ni? Dekat Madinah. Saya ambil rumah Nabi kat Madinah. Mari kita tengok. Ini bentuk rumah Nabi ni. Kecil ke besar? Besar rumah kita lagi ni. Rumah Rasulullah kecil sebab apa? Rasulullah nak tunjukkan kejayaan bukannya dengan ada rumah yang besar. Tak semestinya. Tapi kalau nak rumah besar, tak ada masalah. Cuma nak ceritanya, bila dalam hidup ni kita tak kisah apa jua bentuk rumah kita. Yang penting bahagia dunia akhirat. Okey. Ini Masjid Nabawi. Masjid yang sekarang ni awak tengok kat TV yang warna putih tu, Masjid Nabawi. Nampak tak? Masjid Madinah. Hijau ke? Putih ke? Hijau ke? Baik. Tengok ni. Ini rumah Nabi. Rumah Nabi sebelah dengan masjid. Sebelah masjid. Okey. Ini tempat tidur Nabi. Next. Tengok yang ni kubur tempat Nabi meninggal. Di mana tempat Nabi meninggal? Di situlah Nabi ditanam. Di mana? Di dalam rumahnya. Ini tempat tidur Nabi. Yang ni makam Nabi. Yang ni makam Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Yang ni makam Saidina Umar. Jadi bila tengok next. Ni. Bila orang datang, yang ni tempat Nabi. Ni. Kita akan lalu dari sini. Lalu sini tengok. Jadi kalau tengok kepala nampak makam Nabi. Tapi macam susah nak nampak sekarang ni kan. Nak cepat dia suruh cepat laju sikit dulu. Orang sana ganas. Orang sana di Mekah nanti. Ganas. Dia nak suruh cepat je. Ramai kan. Okay. Yang ni sebelah ni awak tengok muka masuk muka yang ni. Tak masuklah, tengok dia. Yang ni makam Saidina Abu Bakar. Yang ni makam Saidina Umar. Jadi bila lalu ni sunnah orang yang beriman bila lalu makan Nabi, doa pada Nabi, doa pada Allah, minta apa? Minta dapat berjumpa dengan Nabi di akhirat, minta keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, next.
Saya tunjuk pula barang. Mai tengok pula barang Nabi. Ini apa dia? Ini rambut, ini tapak kaki. Dek ni, tapak kaki Nabi. Hari tu dulu dek, masa tu kat Johor ada buat pameran khazanah Nabi. Ada tengok tak? Ada tak? Dekat galeri Gulam. Pergi tengok. Ada lagi? Berapa tahun kan sebelum PKP? 2017 ke 2016? Lama tu. Sebab bukan senang dek. Nak keluar ni, dia punya insurans mahal. Insurans mahal. Nak keluar ni, insurannya juta, 2 juta, 3 juta. Nak bagi keluar barang-barang ni semua. Dia ada insurans. Okay? Dek, ni capal dia apa? Selipar Nabi. Ni yang betul lah. Tadi tu dia punya replika dek. Ni betul. Ini serban Nabi. Serban Nabi. Ni tongkat Nabi. Nabi pakai tongkat. Bukan Nabi sakit belakang tak. Tongkat tu sunnah. Okay. Next. Ni dek. Ini janggut Nabi. Ni rambut Nabi. Dikatakan dek, dengar tu kan, rambut Nabi sehingga sekarang ni masih memanjang. Walaupun sekarang ni jasad Nabi di dalam kubur. Betul faham Tapi rambutnya dan janggut Nabi memanjang sampai hari ini, seolah-olah berada dengan jasad. Faham tak dia? Nak membuktikan Rasul sunnah hidup dalam keadaan kita tak sedar bersama dia. Ni hari ni kita sambut Maulid Rasul, kita selawat atas Nabi, Nabi dengar. Lepas tu dalam majlis ni jangan cakap pelik-pelik, jangan banyak main. Malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya dia waktu gambar. Saya waktu saya tengok rambut Nabi, menangis saya di waktu dia buat pameran kali. Sebab apa? Terasa ni. Awak tengok rambut ni terasa. Nak sangat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya, walaupun tak dapat sepenuhnya, nampak rambut Nabi pun dah rasa lah. Next. Ini jubah atau bukan jubah, baju Nabi. Jubah lain, jubah dia saut macam ni. Tak bawa jubah, tunjuk contoh. Okay, ini baju Nabi nipis dek. Kita tengok baju kita lagi tebal. Tebal kan? Baju Nabi nipis je. Nampak Nabi sangat sederhana dalam hidup dia. Nampak relax je Nabi pakai. Kita nak baju dahsyat, macam-macam corak. Coy lah apalah. Ikutlah. Dan seterusnya. Pedang maksur. Pedang maksur ni apa? Pedang, nama pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pedang ni lebih berat daripada 5 kilo berat dia. 5 kilo atau 5 kilo ni? Awak pernah angkat beras tak? 5 kilo. Awak angkat satu tangan ke 2 tangan ni? Nabi angkat ni setangan dia. Libas waski lagi ni. Kenapa waski? Power ni. Jangan hebat Nabi. Cuma orang tak cerita kehebatan Nabi bermain pedang. Nabi antara pemain pedang yang hebat. Kita tahu orang lain je. Nabi ni powerful dia. Pernah satu ketika Nabi bukan hanya hebat bermain pedang, tapi Nabi juga hebat bergusti. Power Nabi gusti. Pernah satu ketika seorang penggusti yang sangat hebat di kalangan masyarakat Arab tu, dia jumpa Nabi, dia kata gini, kalau aku nak gusti dengan kau, dia kata Nabi ya. Lepas tu dia kata apa? Kalau kau menang, aku masuk Islam. Nabi pun gusti dengan orang ni. Akhirnya Nabi menang dan orang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat tak Nabi? Power ni. Kita gusti saja. Nabi gusti, orang masuk Islam. Seterusnya ni. Nah ni. Ini dah capai tadi capai tadi. Next. Okey. Ada macam ni. Saya nak cerita sikit lah. Alang-alang kita dah cerita tentang kelahiran Rasulullah, saya cerita sikit kisah dia. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Ayah Nabi meninggal masa Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan. Ayah Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Next.
malam kelahiran Nabi, awak kena faham ini. Nabi ni seorang insan yang sangat mulia. Nabi ni luar biasa daripada orang-orang biasa. Awak kena faham ni dulu. Sebab itulah pada malam kelahiran Nabi, Nabi dia lahir dekat-dekat fajar subuh. Okey? Malam tu ada dua orang wanita mulia, Asyah dan Maryam, menyambut kelahiran Nabi. Awak kenal tak Asyah ni siapa? Bukan kawan kita, bukan. Asyah. Siapa Asyah? Asia ni kawan Bukan kawan awak. Asyah siapa? Anak saya nama Asyah juga, bukan anak saya. Siapa Asyah? Isteri siapa? Nabi Muhammad. Awak ni biar betul. Nabi baru nak lahir ni. Awak malah awak ni. Asyah siapa ni? Kata kenal Nabi, kata cinta kat Nabi. Siapa Asyah? Siapa tahu angkat tangan? Okey, awak. Siapa Asyah? Ibu Nabi? Ibu Nabi Aminah. Astagfirullahaladzim. Okey, shh, diam. Isteri Fir'aun. Alhamdulillah. Itu buka. Ini tepuk. Mantap. Baru orang ni. InsyaAllah Ustaz kan. Isteri Fir'aun. Kenapa? Isteri Fir'aun ni dia baik, dia beriman pada Allah. Dikatakan juga isteri Fir'aun ini adalah ibu saudara kepada Nabi Musa. Nabi Musa kenal tak? Cuma peliknya, kenapa datang malam ni? Bukankah dia dah meninggal ratus tahun dulu? Tapi malam datang, Allah jadikan, Allah menghidupkan dan menjadikan Asyah ni datang menyambut kelahiran Rasulullah. Kan luar biasa Nabi. Faham tak? Dan nak katakan hebatnya, Asyah ni dia seorang wanita yang sangat cantik. Fir'aun tak pernah sentuh Asyah. Walaupun dia isteri kepada Fir'aun, tapi tak pernah sentuh. Sebab apa? Sebab dia tengok je dah rasa puas. Dikatakan tadi, tak faham tak? Tak faham. Tak faham. Tak faham. Lebih-lebih tak boleh. Faham tu. Hebatnya Asyah, sangat jelita. Fir'aun tak sentuh. Tu hebat. Okey, seterusnya Maryam. Siapa kenal Maryam? Mana kadang-kadang siapa nak jawab? Siapa? Baginda mana? Bukan. Maryam bukan. Nabi Muhammad baru nak lahir ni. Macam mana jadi isteri? Nabi Muhammad dah perut lagi ni. Siapa Maryam? Ya, siapa? Ibu kepada Nabi Isa. Bukan Musa. Isa. Nabi Isa kenal tak Nabi Isa? Mak dia lah, Maryam nama dia. Kau tahu tak tahu ni? Kau pun tahu ni. Orang Kristian dia kata Mary. Itu dia katalah Mary tu Maryam lah. Tahu biarlah, panjang cerita nanti. Ustazah cerita balik. Tak sempat nak cerita dia. Ustazah cerita balik ni. Tu cerita dia. Jadi dek, malam ni Maryam pun dah lama dah tak ada dah. Nabi Isa dah lepas dah. Tapi Allah jadikan malam ni dua orang ni datang pada Aminah, mak pada Nabi, bersama kelompok perempuan dari Hadratul Qudsiyah. Ini bidadari, bersama dengan bidadari sambut Nabi, melahirkan Nabi dengan cahaya yang cemerlang. Dek, atau tak, Nabi keluar daripada perut mak dia tanpa darah. Kita keluar penuh darah. Badan Nabi tak ada satu pun kekotoran waktu keluar daripada perut mak dia. Bahkan Nabi keluar bersama dengan cahaya. Siapa sini ada keluar tanya mak, itu saya keluar dengan cahaya tak? Cuba tanya, ada kat sini? Takkan ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang best ni, dek, lagi best ni. Nabi keluar daripada perut mak dia dalam keadaan mak dia tak rasa sakit sedikit pun.
mak dia tak rasa sakit. Dek, balik ni cuba tanya mak. Mak, masa lahirkan saya itu sakit tak mak? Cuba tanya mak. Mak akan jawab, ni kau sekali ya. Ya. Hari itu. Semua kita, mak kita lahirkan kita dalam keadaan sakit. Bukan sakit biasa, tak percaya tanya. Mana sakit sungguh. Tanya cikgu, tanya mak kita lah balik ni. Mak kata apa? Macam nak mati. Nak lahirkan awak ni, hingga ada mak kadang-kadang tak cukup nafas nyawa. Mungkin dalam keadaan dah sakarat. Sebab itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan anak dinamakan mati syahid. Tapi mak kita hidup lagi lah, jangan kata mak kita belum lagi lah. Tapi nak katakan, siapa-siapa perempuan yang melahirkan anak dan dia meninggal sewaktu melahirkan anak, dia mati syahid akhirat. Jangan impikan itu tak. Tapi itulah kelebihan yang Allah jadikan pada wanita. Laki tak ada ya. Laki tak lahir anak. Dan adik, mak kita lahirkan kita dalam keadaan sehingga putus nyawa. Ada yang meninggal. Dan senang itu adik, dalam keadaan mak kita lahirkan kita sakit, besar macam ni pun kita masih lagi menyakiti mak kita. Betul tak betul adik? Kita tak sedar adik, kadang-kadang dalam keadaan kita sekarang ni masih lagi kita menyakiti hati mak kita. Lahir, awak dah sakitkan mak awak. Dah besar pun masih lagi menyakiti. Balik ni tolong minta maaf dengan mak. Boleh tak boleh? Awak tak minta maaf lagi tu. Waktu lahir dulu awak sakitkan mak awak. Dah minta maaf belum? Balik ni minta maaf. Awak jangan main-main. Kesian mak awak. Okey, seterusnya tengok. Sambung. Nabi lahir dengan meletakkan kedua tangannya ke atas. Nabi lahir, awak ingat tak dulu masa lahir? Tak ingat. Okay, saya tengok anak saya lahir ni. Bila manusia lah biasa lahir, bila mak kita push keluar kepala dia, masa tu kepala keluar, nurse dia akan pusing kepala awak. Nak bagi keluar lah, kalau tak keluar awak, dia tarik. Ada orang senang, ada yang susah. Ada sampai doktor dia tarik vacuum. Mau tarik awak. Ya. Sebab tu ada kepala lonjong. Bukan jangan kawan. Ada kepala lonjong, itu antara sebab vacuum. Ya. Dan terbalik tanya mak saya vacuum tak? Dia tarik vacuum, kepala dia lonjong sikit ke atas. Tapi boleh tak masalah, okey je tu. Pandai juga kan? Pandai kan? Pandai. Baik. Dan saya tahu ni, Nabi berbeza. Nabi keluar tanpa sakit, tanpa mak push, tarik push sangat. Keluar macam tu, Nabi keluar tangan kat bawah, kat lantai. Nabi dongak ke langit, melihat ke atas. Nabi dia, kita keluar nangis. Nabi keluar tak nangis dia. Nabi keluar, tangan lantai, kepala naik atas, lalu Nabi bersin. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Ini sampai dalam kitab. Dan kitab apa? Kifayatul Muhtaj. Nabi antara bayi yang berkata-kata sewaktu kecil. Nabi sebut Alhamdulillah, jelas. Kita apalah kita manusia biasa. Nabi dilahirkan dalam keadaan bersih, telah dikhitan. Nabi dah tak perlu khitan dah. Allah Ta'ala dah jadikan Nabi dalam keadaan berkhitan. Khitan tahu ke khitan? Sunat. Laki-laki sunat, faham tak ni? Dan Nabi keluar, dipotong pusatnya. Mana Nabi kita keluar, doktor potong pusat, tali pusat kita dengan tali pusat mak kita ni. Nabi doktor potong. Nabi tak perlu. Allah jadikan Nabi keluar dalam keadaan pusatnya sudah terpotong. Hebat Nabi Muhammad. Kita tak tahu cerita orang ni.
Ada kata pendapat yang lain, para ulama kata datuk yang khitankan dia pada 7 malam. Tak apalah, yang tu tak apa. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan harum, wangi. Nabi wangi ni. Cuba bawa kawan sebelah. Tanya bawa tak bawa. Faham dia lah. Dan Nabi kata wangi bukan waktu bayi dia. Nabi besar, peluh Nabi juga wangi. Ada para sahabat dia ambil peluh Nabi jadikan minyak wangi. Tak apa dek, Nabi wangi. Kita jangan Nabi, kita busuk dek. Berminyak rambut, Nabi keluar dalam keadaan rambut dia dalam keadaan berminyak. Kita ada minyak rambut tu tak pakai kan? Nabi ni lahir minyak rambut. Dan sangat rapi rambut Nabi keluar. Dan mata Nabi telah tercelak, handsome. Tu hebat Nabi ni. Next, tengok. Nak ceritanya pada ketika itu deh, bila Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, syaitan boleh naik dekat langit, dia melihat Lauh Mahfuz, dia tengok papan catatan manusia. Lepas Nabi lahir, Allah Ta'ala jadikan dihalang syaitan dan jin naik ke langit untuk melihat papan catatan manusia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin dan syaitan tak boleh ganggu kita lebih-lebih. Tak ganggu lebih-lebih pun dah teruk dah ni. Bayangkan kadang lagi lebih, kita tak ada apa ni. Ini kata bintang-bintang bersinar itu merejam setiap syaitan yang naik. Dia nak kata peti tu tapi dia sebenarnya bintang yang bersinar. Okey? Bintang yang cemerlang menunduk pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab saya baca ni kitab semua ni. Dan nak katakan cahaya yang keluar bersama Nabi, dia sinar seluruh Madinah, seluruh Mekah. Dan semua orang kat Mekah rasa macam siang hari waktu subuh ni. Tapi rasa macam siang. Dan cahaya tu dia pergi sehingga ke Kaisar di Madain, di satu tempat Parsi. Musnah istana dan kuil-kuil rumah sembahan orang-orang kafir. Musnah sebab cahaya. Dikatakan 14 menara yang tinggi roboh terkena cahaya Nabi. Sebab apa? Benda yang kufur, benda yang rosak, Allah musnahkan ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Kisra ni Rom, Kaisar ni Parsi. Kaisar ni Rom, ni Parsi. Binasa, terkejut. Dia kata memang tempat-tempat sembahan rosak habis. Dan nak cerita pula, padam api yang disembah oleh kerajaan Parsi yang dihidupkan selama beribu tahun. Ada yang dikatakan 1000 tahun. Padam. Tak pernah padam pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu banyaklah peristiwa berlaku sebab masa tak banyak. Saya lajukan sedikit. Masa berapa minit lagi tinggal ni? Okey. Saya lajukan dek. Mai tengok dek. Next. Okey dek. Tengok ni dek. Nabi lahir bila? Hajar Isnin 12 Rabiul Awal. Okey. Saya nak tanya, adik kenal tak Nabi betul-betul dek? Kenal tak? Tak kenal? Dia kata cinta Nabi tak kenal macam mana? Okey, kalau kenal boleh tak saya nak tanya? Siapa dapat jawab ni mana dia betul-betul cinta pada Nabi. Tak dapat ni mana dia kena lebih kenal lagi Nabi. Okey. First kali saya nak tanya. Next. Nanti. Okey, apa sini ya. Saya nak tanya ni. Kat sini siapa saya tanya siapa-siapa nanti siapa-siapa yang saya tunjuk tu kena jawab. Kalau tak jawab saya tanya orang lain. Okey. Nak tahu awak kenal ke tak? Sebab kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kata cinta Nabi bermakna awak kena kenal Nabi. Okey. First kali nak tanya, awak baju hitam. Siapakah nama penuh ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama ayah Nabi.
saudara? Awak. Tak ingat juga. Okay, tak apa. Saya bagi awak. Ya, betul. Siapa tahu angkatan? Siapa tahu? Nama bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak. Siapa nama? Siapa Aiman nama dia? Nama Nabi, nama ayah Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi. Abu Bakar nama sahabat Nabi. Ush, susah. Soalan tinggi, kebat. Awak betul. Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul. Abang tepuk tangan. Nanti bagi nasi lebih sikit. Nah, dapat jawab bagi nasi lebih. Okey, alhamdulillah. Soalan dapat jawab. Okey. Saya nak tanya lagi. Okey. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Betul? Okey. Saya nak tanya, siapa tahu Nabi wafat bila? Awak. Bila Nabi wafat? Berapa tarikh? 15. Awak tengok kat mana? Awak ambil kat mana ni? Salah. Bukan 15. Yes. Berapa? Tak dengar kuat sikit. Betul. 12 Rabiul Awal juga. Mantap. Bagi nasi lebih. 12 Rabiul Awal Nabi lahir dan 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Nabi meninggal pada tarikh yang sama. Sekejap ni. Bukan hari yang sama. Tarikh yang sama 63 tahun selepas itu. Nabi wafat berapa umur Nabi? 63. Okey. Saya nak tanya lagi, siapakah nama sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sepupu yang paling terkenal dan juga merangkap menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu? Sayyidina Ali. Boleh terbuka pada rakan kita. Sayyidina Ali. Mantap. Nasi lebih. Okey. Tanya lagi. Boleh tanya tak? Okey. Siapakah nama isteri pertama Nabi Muhammad SAW? Madinah. Madinah. Isteri. Binti Khadijah binti Abu Talib. Abu Talib tu tak ingat tak? Abu apa? Okey, nama isteri yang pertama Khadijah binti Ghazali mana pun tak. Astagfirullah. Ghazali. Sebut Khadijah binti Khuwailid. Betul? Khadijah binti betul. Betul awal ni. Okay, next kita tengok. Okay, Nabi lahir di rumah Abi Talib. Rumah bapa saudaranya di Mekah. Okay. Nabi meninggal di mana? Madinah. Kat mana? Di rumah. Rumah Nabi. Okay, nasi lebih semua. Okay, nama bapa Nabi Abdullah binti Muttalib. Tadi salah, bukan ni. Nama ibu dia Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okay. Nak tanya soalan ni, cukup dulu. Dah. Okay, next. Bau. Saya tanya soalan asas ni. Awak kata jawab ni
Orang yang bercinta ni dek, dia akan kenal betul-betul orang yang dia cinta. Apa yang tak faham ni? Okay, next. Okay, ini panjang cerita next. Ni ibu susuan Nabi ada cerita. Ni atas cerita sikit, nak dengar? Okay, dek, waktu Nabi disusukan, dia ada cerita ni. Cerita dia, Nabi disusukan oleh dua orang. Satu nama Suhaibah Al-Islamiyah, satu dia Halimatul As-Sa'adiyah. Saya nak cerita tentang Halimatul Sa'adiyah. Apa dah dengar tak macam mana Halimatul Sa'adiyah mengambil Nabi sebagai anak susuan? Tahu dah dengar cerita dia? Nak saya cerita dah? Okay, duduk tegak adik, duduk tegak. Nak cerita kena dengar betul. Sebab balik ni awak nak kena cerita kat adik awak. Adik awak tanya nanti. Pada adik, mak awak tanya. Ayah tanya nanti. Okay? Dek, dengar adik. Nak dengar tadi? Okay, dengar. Shh, diam. Dek, waktu Nabi Muhammad SAW dia lahir, lalu kaedah orang Arab ni, orang daripada kampung-kampung akan datang ke bandar untuk ambil anak susuan. Ini budaya orang Arab. Orang Arab dia takkan besarkan anaknya di bandar. Sebab kalau di bandar rosak. Macam kita ni rosak. Kan, duduk bandar ni banyak benda yang rosak. Jadi waktu itu budaya Arab, budak-budak akan dibawa ke kampung. Jadi waktu tu datang daripada orang kampung ni, dia nak pergi bandar, nak ambil anak susuan, upah, dapat duit. Lalu pada ketika serumpulan, ramailah orang wanita-wanita cari anak susuan. Bersama mereka ada namanya Halimatul Sa'adiyah. Waktu tu dia pandai, dia duduk belakang sekali. Dia bawa, ada kata kuda, ada kata keldai. Saya banyak dengar keldai. Dia bawa keldai tu paling lambat, romak, kurus. Keldai yang macam nak mati dah rasa. Yang lain, perempuan lain tu semua duduk depan dia. Dia duduk belakang sekali. Bila yang lain dah sampai ke kota Mekah, dah ambil anak-anak susuan yang lain, dia baru sampai. Dia cari tak ada orang. Dah tak ada anak susuan ke ni? Lepas tu dia dengar ada seorang lagi dekat satu hujung tempat, anak ni namanya Muhammad. Lalu dia pun pergi ya. Dia tengok rumah, rumah macam tak besar ni, boleh upah ke tak ni? Masuk, dia tengok Nabi, tanya, ni berapa upah ni? Ibu dia kata, kita tak ada duit nak bayar ni. Betul. Sebab kan Nabi kan ayah dia dah tak ada, betul? Mak dia jaga, susah dia. Jadi macam mana ni? Tapi disebabkan Allah letakkan kasih dan sayang, Halimatul Sa'adiyah dia tengok wajah Nabi, dia ada rasa cinta dan kasih pada budak ni. Dia kata tak apalah, saya susukan dia tanpa upah. Nampak? Sebab apa? Cinta dan kasih. Lepas tu dia ambil, nak bantu ambil balik ke kampung. Waktu ketika mana dia bawa balik Nabi tu, naik atas keldai yang sama, yang tadi tu, yang lambat sekali, yang kurus dia nak mati tu kan? Bila balik keldai dia paling laju, jadi gemuk tiba-tiba dia, jadi pantas, mata segar dia. Keldai dia jadi power dia. Sebab apa? Sebab bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adik, apa sahaja perkara yang berkaitan dengan Nabi, ada rahmah dan berkat. Ni yang kita sambut madrasah ni, ada rahmah dan berkat atas kita. Awak tiru sunnah Nabi, banyakkan berselawat atas Nabi, ada rahmah dan berkat atas awak. Nak jadi kaya, banyakkan berselawat atas Nabi. Awak nak bahagia, nak rasa lapang, belajar. Ada tak cikgu cakap, kalau tengah jawab exam, macam start tak boleh nak fikir kan? Benar? Cikgu kata buat apa? Selawat atas Nabi. Betul tak betul?
Tu power selawat ni. Tu pun malas dengan selawat. Dek, dan ketika tu dek, bila Halimatus Sa'adiyah ni dia bawa Nabi dekat rumah dia, dia ada rumah dia, kecil dia rumah dia. Lepas tu dia ada lah bela kambing. Lepas tu dia ada tanaman sikit. Semua tak jadi macam rosak ni. Macam kambing dia kurus, tak cukup makan, air tak ada. Bila Nabi duduk dekat rumah Halimatus Sa'adiyah, semuanya berubah. Kambing yang kurus keding kecil kurus, tiba-tiba Allah jadikan dia besar dan beranak pinak, jadi banyak. Kambing yang sikit jadi banyak dan banyak susu dia, dagingnya jadi banyak. Yang tanaman yang tak jadi kurma, tak jadi itu semua, akhirnya membesar dengan subur. Dia keluar macam-macam buah-buahan, keluar buah kurma yang sangat sedap. Nak kata apa? Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia rugi kita dek kalau tak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita kalau tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, seterusnya. Ini dah anak cik fizikal Nabi. Dek tengok ni. Nabi paling sempurna bentuk badannya. Nabi ni perangai dia pun sempurna, sifat dia pun sempurna ni. Nabi, tubuh Nabi sederhana, tak besar sangat, tak kecil sangat. Nabi, dia punya perut dia kempis, bukan six pack kempis, tapi tegak. Nabi tak boroi. Oh, jangan tengok saya ni. Okey. Nabi tak boroi ni. Macam ayah kita kadang-kadang Nabi yang boroi itu kan boroi kan. Tak. Nabi dia tegak. Dan Nabi ni dia kulit dia warna putih kemerah-merahan. Awak jangan tengok kawan sebelah, tak baik awak. Nak cerita dia putih kemerah-merahan tu, itu kulit paling cantik di dunia. Di akhirat kelak kulit Nabi bertukar ni. Di akhirat kelak kulit Nabi bertukar. Jadi apa? Bukan hitam, astagfirullah. Putih ke kuning-kuningan. Kalau di dunia Nabi kulitnya putih ke merah-merahan. Di akhirat kelak kulit Nabi putih ke kuning-kuningan. Okey. Seterusnya, mata Nabi berlebar mata dia. Comel ni macam anime. Apa anime ni? Apa itu anime ni? Manga. Kan kalau dilukiskan mata besar kan? Kita mata sipit. Saya kan tengok saya dek, saya memang mata sipit, tak apalah biasa saya kan. Tapi nak kata dek, Nabi ni mata besar. Sebab mata besar ni comel. Tayar tengok sebelah tayar. Okey? Mata Nabi bercelak, tebal bibirnya, kedua ada yang tipis dan panjang alisnya. Gigi Nabi renggang, bukan renggang jauh tak, dia tersusun cantik. Kalau kita gigi kaum kita, cuba tengok gigi kaum kita kan ada berlaping kan, ada overlap. Tu kita ni, kita tak cantik. Macam-macam kelemahan kita ni. Mulut Nabi lebar dan bagus, comel. Dahinya lebar, lebar. Orang sekarang kata lain lebar, orang encik. Sebenarnya dia dahi Nabi ni macam bulan purnama atau bulan purnama. Kan ada lagu yang ya Badrati, ya Badrati, min hadza kullaka maza yu'a, maza yu'a in 'an'ula kama qali. Benar? Yang Badrati tu nak cerita pasal Nabi tu. Betul dia sama. Kan maksudnya juga ada bulan purnama, bulan purnama. Benar tak? Kalau lebih lagi tak tahu apa dah. Supaya ingat pun. Jadi itulah
keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pipi Nabi dek. Pipi Nabi datar. Ni saya ni gemuk. Pipi Nabi datar. Kurus lah dek. Ini lemak banyak ni dek. Lemak. Nabi ni dia pipi dia sangat datar. Dia runcing dek. Cantik. Yang gemuk tu lain macam ni. Tapi tak apa dek. Kita cuba lah. Sebab tu nak kira sunnah Nabi. Makan kena jaga. Makan nak jaga macam mana? Berhenti sebelum kenyang. Nanti muka runcing. Ni makan tak habis. Dan nasi lebih nanti boleh kurangkan boleh. Kurangkan balik nasi lebih. Okey. Seterusnya. Next. Yang ni dada bidang. Tapak tangan Nabi besar. Tulang sendi ni tegak besar. Daging tumit Nabi ni sikit. Kita penuh daging. Janggut Nabi tebal. Kepalanya besar tu bukan besar yang pelik tak. Besar yang tidak terlalu kecil. Cantik. Rambutnya sampai ke daun. Ni Nabi lah. Kita kena ikut peraturan sekolah. Sekolah kan, sekolah kena rambut kena potong tepinya, jangan sampai kena apa? Kena ni apa begitu? Lain sikit, lain. Okey? Adik, antara bahu Nabi ada cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Nampak macam bercahaya ni. Cap belakang Nabi tu. Dia ada cap kan? Macam segitiga. Tahu tak? Saya tak bawa lah dia punya ni. Nanti saya cerita kemudian tahun depan. Peluh Nabi jernih bagaikan mutiara. Bau Nabi lebih harum daripada harum kasturi. Nabi harum. Cara jalan Nabi tenang, pantas dan tegap. Nabi kalau jalan tu tegap ni, laju ni. Kita jalan 3 tahun baru sampai kelas. Nabi jalan laju, pantas, tegak. Tu Nabi ni. Seolah-olah turun di tempat tinggi. Nabi juga berjalan berhati-hati. Bukan berlari ni. Bukan berlari, kita berlari. Jalan, tegak, berhati-hati. Laju. Apabila Nabi salam, tangan yang orang Nabi salam tu akan bau kasturi, wangi. Next. Ini kalau kata Nabi letak tangan di atas kepala anak-anak yang bermain, maka orang akan kenal anak tu lebih pada yang lain. Sebab di kepala orang tu ada macam cahaya rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Next. Pula nama dah. Nabi sangat pemalu ni. Sebab tu orang nak hebat, dia kena malu bertempat. Ni malu ni buat dosa. Malu buat benda pelik-pelik. Nabi ni seorang pemalu dan rendah hati. Nabi nampak, Nabi buat sendiri sandal dia tu. Nabi buat sendiri. Nabi tampal pakaian dia. Kalau ada koyak ke, Nabi jahit sendiri. Nabi memerah kambingnya. Nabi juga buat kerja sendiri. Kita tak sampai tu pun malas nak kerja tu. Nabi buat semua sendiri dia. Nampak? Okay, next. Laju sikit. Sebab kita nak next. Ambil. Okay. Dua tegak. Sebab masa tak banyak dah ni. Masih ada setengah jam lagi. Jadi kita nak sikit ni. Kita nak menghayati kehidupan Rasulullah SAW dalam realiti kita hari ini. Dek, saya nak tanya sekali lagi, dek. Siapa yang kat sini, dia setiap hari dia selawat sekurang-kurangnya 30 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Seorang awak selawat 30 kali sehari? Oh, siapa yang alhamdulillah ada 3 orang. Siapa yang selawat 70 kali ni? 70 kali. Okey, alhamdulillah.
sini dia paling kurang lah, dia selawat 10 kali atas nama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya nak tanya dia. Shhh, diam. Saya nak tanya boleh? Shhh, diam. Jadi dia ada dek, awasi 10 kali itu cukup ke dek? Kita rasa kan sekarang ni kita banyak cakap kan? Kita sembang. Tadi saya dah cakap tadi kan, siapa cinta Nabi angkat tangan sama aku. Dek, tapi dek, kadang-kadang dalam majlis ilmu pun kadang-kadang kita tak ada adab. Dek, kalau kata kita sayang Nabi, hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ada umat yang terbaik, umat yang dijamin oleh Allah SWT dengan penuh kelebihan. Tapi dia awak tengok hari ni kat luar sana atau diri kita sendiri, berapa ramai hari ni kita panggil diri kita umat Nabi, tapi kita masih bermain-main dengan agama. Kita solat tak cukup 5 waktu ni. Bila dalam kelas ni, bila dalam kelas cikgu cakap kat depan, kita cakap kat belakang ni. Adakah itu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Dek, kita banyak main dek. Jangan pandang orang lain ni. Akhlak Nabi, Nabi tak pandang orang lain, dia pandang kelemahan diri. Orang yang suka pandang kiri kanan, dia tu kurang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dia lihat satu perkara, dia nilai diri dia, adakah aku ini layak menjadi hamba yang sebenar-benar hamba? Dik, saya minta tolong dik, sekarang ni dik, mulai hari ni kalau dapat sedikit ruang dan peluang dik, sesiapa yang tak cukup solat 5 waktu dik, itu sunnah Nabi yang ditunjukkan. Nabi dik nak katanya sayang pada kita, awalnya solat 50 waktu, tapi nak tunjuk sayang Nabi pada kita, Nabi sanggup berulang-alik ke Sidratul Muntaha untuk nak ringankan sehingga 5 waktu. Tapi 5 waktu pun hari ni kita masih lagi tak mampu nak buat betul-betul. Ada yang solat tapi solat main-main, ada yang solat tapi tak rasa pun solatnya itu kerana Allah. Dan saya minta dia tolong ni, hari ni siapa yang belum solat 5 waktu cukup sehari semalam, lepas ni kita nak angkat tangan, kita nak doa, kita nak minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan jiwa hati kita mampu untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang disuruh oleh Nabi dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak boleh dik? Dan saya nak waktu kita angkat tangan, kita doa tu dik, saya nak kita doa sungguh-sungguh daripada hati kita dik. Saya tak nak main-main. Jangan pandang kiri kanan dik, kita nak angkat tangan, kita nak doa minta pada Allah. Jangan main-main dik. Dalam agama tak ada jalan nak main-main dik. Ramai orang memperkecil-kecilkan, mempermainkan agama, boleh jadi kufur dik. Jangan main-main dik. Jadi waktu kita doa, kita nak minta pada Allah sungguh-sungguh, lembutkan hati kita, jadikan jiwa hati kita benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah dan mengikut segala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh tak boleh? Sebab waktu kita doa tu saya minta, kita kena bayangkan seolah-olah Nabi bersama dengan kita. Cuba bayangkan, ada kata hari ini Nabi bersama dengan kita.
Mampu tak kita nanganku ya Rasulullah, aku umatmu. Dek, mampu tak kita rasa-rasa? Dek, mampu tak kita rasakan, kita nak sebut pada Rasulullah, kata ya Rasulullah, aku umatmu. Dek, saya sendiri rasa saya tak mampu nak cakap tu, dek, sebab saya banyak buat dosa. Kita banyak buat salah dengan mak ayah kita, dek. Kita pernah tinggikan suara dengan mak ayah kita, dek. Kita pernah membenci guru-guru kita, dek. Dek, saya minta, dek. Dan kita juga banyak membuat kesakitan pada orang-orang yang lain. Kawan-kawan kita, kita kata ejek kawan kita, dek. Sedangkan dia juga umat Nabi, dek. Umat Islam, ejek sama-sama umat, dek. Menyakiti hati kawan. Dek, sanggup boleh tak kita nak cakap pada Rasulullah ketika mana kita berhadapan dengan Rasulullah? Dek, sebab itu adik saya minta, dek, jangan pandang orang lain. Buang ego dan sombong, dek. Atau tak, dek? Kenapa iblis dicampakkan ke bumi, dilaknat oleh Allah? Sebab apa, dek? Sebab ego dan sombong. Sebab itu dibuang ego dan sombong dari kita, dek. Iblis ni dikatakan sebelum dia dilaknat oleh Allah SWT adalah satu makhluk yang sangat hebat, yang banyak beribadat pada Allah. Tapi ketika mana dia Allah Ta'ala minta iblis untuk sujud pada Nabi Adam, iblis buat apa dia? Dia kata apa? Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dia sombong dia, dia ego dia. Sebab itu saya jangan ego dan sombong dalam hati kita dia. Sebab itu waktu kita angkat tangan, kita doa, jangan pandang orang lain. Siapa yang pandang orang lain, maka dia adalah ego dan sombong. Kenapa dia tak nak sujud Nabi Adam? Sebab dia kata, aku daripada api, Adam daripada tanah. Dia rasa bangga dengan kejadian dia, sedangkan dia lupa kejadiannya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta waktu doa kita dalam keadaan rendah diri. Boleh? Terdengar, boleh? Masa sama kita angkat tangan, kita doa. Di waktu doa, kau pandang tangan awak, pandang tapak tangan. Itu adab dalam berdoa. Jangan pandang tempat lain. Pandang tangan. Waktu doa, pandang tangan kita sambil kita merasakan, merayu pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa rakan-rakan kami, dosa seluruh umat ini ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami hina ya Allah, kami tak ada apa ya Allah, kami rayu, kami rintih padamu ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintihan anak-anak ini ya Allah. Mereka baik ya Allah, mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kekasihmu ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Jadikanlah kami umat yang terbaik
melakukan segala apa yang Engkau suruh ya Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami salat 5 waktu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh salat ya Allah. Kami salat daripada hati kami ya Allah, kerana kami tahu kami lemah, kami hina, kami tak ada apa-apa ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami asbab untuk ibu ayah kami masuk ke syurga ya Allah. Jangan Kau jadikan kami asbab mak ayah kami masuk ke neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang baik, anak yang cemerlang untuk ibu ayah kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami buruk ya Allah, akhlak kami buruk ya Allah. Jangan Kau jadikan kami rosak ya Allah. Ya Allah, jadikan juga kami anak murid yang terbaik untuk guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rayu, kami rintih pada musuh-musuh ya Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Kami malu dengan Nabi-Mu ya Allah. Kami kurang selamat atas Nabi-Mu ya Allah. Kami tak mampu mengikut segala sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kami tak mampu beribadah seperti Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau bantulah kami, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kami juga tak mampu bantu saudara kami ya Allah. Tapi kami tahu ya Allah, saudara kami banyak menderita di tempat yang lain ya Allah, khususnya di Palestin ya Allah. Kami tak mampu bantu mereka. Kami tak mampu nak bantu semua mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Engkau berikanlah mereka kekuatan daripada tentera-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami membenci setiap perkara yang merosakkan kami ya Allah. Jauhlah kami dari permainan-permainan yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, jauhi kami daripada terikut-ikut dengan perangai Yahudi dan Nasrani ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami lupa ya Allah, kami hina ya Allah, kami terikut-ikut dengan Yahudi dan Nasrani ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Di sini tadi tolong doa sendiri, doa dalam hati, rayu pada Allah, rintik pada Allah dalam hati. Doa sungguh-sungguh ni, minta pada Allah, rayu pada Allah, rintik pada Allah. Ya Allah, Engkau dengarkan anak-anak ini ya Allah. Dia kalau rezeki keluarga kita kurang dia, minta Allah tambahkan dia. Kalau mak ayah kita derita dia, sakit, minta Allah sembuhkan. Kalau ada ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia, minta Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dia teruskan doa dia, rayu rintih pada Allah, minta pada Allah sungguh-sungguh dia. Jangan ego, jangan sombong untuk kita merayu, merintih pada Allah. Allah suka pada orang yang meminta. Allah suka pada orang yang merayu. Allah suka kepada orang yang merendahkan diri. Dia teruskan doa dia, minta pada Allah. Kalau adik masih kuat dalam hati, mak ayah kita menangis kerana kita sebab tengok kita main game, kita susah nak tinggalkan main game. Minta pada Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami tinggalkan permainan-permainan yang sisi ini. Minta pada Allah. Kita tak tahu dengan apa yang kita lakoni sebab kita merasakan umat kita ni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kabulkanlah doa anak-anak ini ya Allah. Hati mereka bersih ya Allah, mereka suci ya Allah.
Ya Allah, tunjukkanlah jalan pada mereka, ya Allah. Teruskan doa dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sambungkan mungkin ya Allah, muliakanlah wajah-wajah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan pandang orang lain, jangan pandang orang lain kita, pandang diri kita je. Kita kenang kembali muhasabah diri. Adakah kita layak dinamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan pandang orang lain deh, kerana kita masih banyak berdosa. Jangan pandang orang lain deh, kerana kita masih belum benar-benar mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deh, tolong deh, bangkit, belajar semua-semua deh. Buktikan kita umat Nabi, umat yang hebat deh. Tapi hari ini deh, umat Nabi dikecil-kecilkan, dipijak hari ini deh. Kita dihina hari ini deh. Kita umat Nabi deh, sepatu umat Nabi Muhammad, umat paling mulia. Kenapa kita jatuh hari ini deh? Kita dipijak hari ini deh. Sebab kita pentingkan diri kita. Kita suka ejek kawan kita deh. Kita tak nak naikkan rakan-rakan kita, belajar sama-sama. Kita jatuhkan kawan kita dengan ajak dia main, buat benda yang sia-sia. Patutnya kita lah pendukung sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar di balik ni, kita muhasabah diri kita setakat mana kita mengikut sunnah Nabi. Kita buat yang terbaik untuk agama kita ni. Saya minta dia tolong sangat-sangat dia. Yang sampai orang pandang hina dengan agama kita ni. Sebab kejahilan kita dalam ilmu agama ni. Waktu belajar ilmu agama, so kenal Nabi, kenal para sahabat, kenal para ulama, kenal kitab-kitab para ulama. Itu juga kita, dan insya-Allah tak lagi kita juga akan jadi orang hebat dan berjaya, insya-Allah. Tapi syarat ini, tolong belajar sungguh-sungguh, tuntut ilmu, jadi yang terbaik dengan terbaik, insya-Allah. Moga apa yang lakukan ini, Allah pandang kita, jadikan kita bersama di syurga kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta maaf tadi jika ada terkasar bahasa, terkuris hati, tersalah cakap. Maafkan saya ni, maafkan saya tak? InsyaAllah. Jadi kalau ada TikTok tadi, jangan tengok ada pelik-pelik, boleh di TikTok, awak balik ni follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Follow apa? Pertubuhan Pencinta Ilmu. Itu tengah live sekarang. Ini tengah live sekarang. Ini di bawah Pertubuhan Pencinta Ilmu, insya-Allah. Nanti mahu live nanti awak boleh nampak muka saya. Ustaz Khairi selalu live juga, insya-Allah. Petang ni live petang ni Ustaz Khairi ada. Kalau sempat awak kalau tengok dapat boleh, kita banyakkan pengisian jiwa hati kita dengan kebaikan. Ustaz Khairi kalau cakap berdasar tapi sangat powerful, insya-Allah. Kini sama-sama insya-Allah. Kalau dah tengok, kalau ala-ala follow tu, tengok semua video-video yang ada. Ambil like, share dan komen. InsyaAllah. Boleh deh? InsyaAllah. Semoga berjumpa lagi. Maafkan saya jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Saya serahkan kepada Majlis. Majlis makan ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Al-Sufi Abang Ramli.